Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak teruskan untuk tajuk seterusnya dalam karbon iaitu 5.4 iaitu lemak Jadi tak lama dah sebatian karbon ni Jadi lemak tu apa Semalam kita tengok alkohol Semua jenis bahan yang ujung dia ada ol tu itu adalah alkohol lah. Tak kisahlah dia butana ke, metana ke, propana ke Jadi lemak ni apa pula? Lemak ialah sebatian karbon organik yang mengandungi unsur kalau tengok lebih sama semalam tak, iaitu karbon, hidrogen dan juga oksigen. Alkohol semalam pun sama dia mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen Jadi ini adalah sumber lemak lah susu, minyak kelapa, kacang tanah daging dan mentega Jadi apakah kepentingan lemak ni sebagai satu kelas makanan bagi manusia penting tak lemak ni Penting ke tidak kelas? Penting. Penting walaupun kita tahu dia ada bahaya dia tapi sebenarnya perlu kalau tak ada lemak bermasalah lah organ-organ badan kita untuk berfungsi ataupun dilindungi Cuma lemak ni kita kena kawal dari segi pengambilan dia dan lemak ni sebenarnya ada lemak baik dan ada lemak jahat Jadi daripada sumber kita tengoklah sekejap lagi sumber apa Okey, lemak dia wujud dalam dua keadaan, sama ada pepejal dan juga cecair. Pepejal yang timbul-timbul tu lah bila kita rebus tulang dia timbul-timbul tu kan. Rebus daging semua kan. Jadi lemak yang berkeadaan pepejal pada suhu bilik lazimnya berasal daripada sumber lemak haiwan. Yang dalam bentuk ketul-ketul tu sebenarnya dia asal dia daripada haiwan. Contoh ayam, lembu, kambing, ikan. Tapi ikan ni dia paling low lah InsyaAllah tak ada apa-apa pun lemak dia Okey, ayam kamu suka makan Contohnya kulit. Kulit tu pada bahagian binatang paling banyak lemak sebenarnya kelas pada bahagian kulit dia Itu sebab tu kena buang kalau bersihkan dia siang dia semua kan memang kena buang tapi itu yang kamu suka makan tak crunchy je dia buat masak tepung celup tepung okey biasanya juga lemak yang berada dalam keadaan cecair ni pula itu adalah sebenarnya contoh dia minyak sumber ni sebenarnya daripada tumbuhan lemak yang selalu kita makan hari-hari daripada minyak lah, minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak soya minyak minyak kelapa betul itu semua tumbuhan inilah dia dah beritahu sini minyak kacang soya semualah. Malaysia dah tentu kelapa sawit lah sebenarnya kelapa sawit adalah antara lemak yang terbaik dan yang penuh khasiat nanti kita akan masuk tajuk kelapa sawit yang sebenarnya kamu kena tahu bukanlah lemak jagung, bukanlah lemak soya, bukanlah minyak soya sebenarnya jauh lemak kita kelapa sawit tu berkhasiat dan nanti cikgu cerita lagi bila masuk tajuk kelapa sawit jauh lebih baik daripada yang selama ni kita sangka minyak jagung, minyak zaitun sebenarnya tidak Okey, seperti hidrokarbon, lemak ni kita bahagikan dia pada lemak tepu dan lemak tak tepu Jadi kita boleh tengok rajah 5.17 ni So dari segi persamaan dia ada tentulah kedua-dua lemak ini mengandungi unsur yang sama iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, lemak dia tak larut dalam air Kalau ada air ada dia akan nampak dua lapisan atas dah tentulah lemak, bawah adalah air sebab lemak dia kurang tumpat daripada air Jadi sumber penting asid lemak dalam badan lah lemak ni dia penting sebenarnya ini untuk badan kita itu asid lemak. Okey, perbezaan dia ada banyak antaranya sumber. Okey, lemak tepu dah beritahu dah sedikit tadi asal dia daripada haiwan. Lemak tak tepu pula daripada tumbuhan. Okay, keadaan pada suhu bilik. Suhu bilik sekarang lah kelas. Suhu sekarang yang kita ada ni, yang kita duduk sekarang, yang kita selesa ni lebih kurang antara 30 hingga 40 darjah Celsius. Biasa orang kata 37 kan suhu badan kita sebenarnya
Jadi suhu tu lebih kurang 30 hingga 40 20 lebih tu pun okey lagi di Malaysia ni Jadi suhu bilik suhu sekarang suhu yang persekitaran sekarang. So kalau haiwan dia dalam kalau lemak tepu dia dalam bentuk pepejan, kalau lemak tak tepu dalam bentuk cecair. Okey, takat lebur dah lemak tepu dah tentu tinggilah lemak tak tepu dia rendah. Okey, bilangan atom hidrogen dalam molekul. Okey, ini dari segi sifat kimia dia Kalau lemak tepu dia maksimum dah cukup dah, tak boleh masuk dah Lemak tak tepu dia belum maksimum. Okey, penambah atom hidrogen oleh kerana lemak tepu dah maksimum, tak boleh tambah lagi dah. Kalau lemak tak tepu masih lagi boleh So ini adalah perbezaan dia yang ketara So sebenarnya ada lagi dari segi kolesterol Kalau lemak tepu ni kolesterol tinggi, lemak tak tepu kolesterol rendah itu pun samalah. Berbahaya pada kesihatan kita lemak tepu lah. Lemak tak tepu ni insya-Allah tak ada masalah Okey, kesan pengambilan makan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Okey. Sebenarnya lemak ni salah satu daripada komponen gizi. Dah belajar gizi pemakanan yang sepatutnya kita ambil lah cuma dia duduk di atas sekali tu, maknanya sikit je kita ambil perlu tapi tak perlu banyak Pengambilan makanan lemak berlebihan, terutama lemak tepung sumber pada haiwan tadi, ini yang bahaya. Dia akan meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan menjejaskan kesihatan. Jadi sebenarnya perbezaan kita boleh tambah dari segi kolesterol tinggi ataupun rendah lemak tepung kolesterol tinggi, lemak tak tepung kolesterol rendah. Yang tinggi bahaya kesihatan lah. Yang rendah tak ada masalah. Okey, lemak tepung seperti daripada sumber haiwan ni seperti apa? Contohnya keju, telur, mentega dan daging ni tentulah kolesterol dia tinggi Okey, kolesterol bukan tak perlu-perlu Kepentingan kolesterol pada badan kita ialah untuk membentuk membran sel badan, mensintesis jus hempedu dan hormon seks serta penghasilan vitamin D bila kita terdedah pada cahaya matahari Kalau kita terdedah kan, kita akan rasa awal-awal okeylah. Kalau dah lama-lama kita akan rasa sakit kulit kita akan gelap dan dia akan jadi kerensaan Jadi ini adalah kepentingan dia lah kolesterol ni tapi tak perlu banyak lah sebenarnya Okey, namun begitu kalau berlebihan dia akan menjejaskan. Dia perlu, inilah keperluan dia tadi membentukkan membran sel, sintesis jus hempedu dan hormon seks dan vitamin D lah kita nak. Sebab tu kita pagi-pagi duduk di luar kena vitamin D itu okey bagus untuk kulit kita. Tapi janganlah lama-lama sangat ataupun waktu panas terik tu tak boleh lah, tak boleh petang Okey, kalau berlebihan pula, inilah masalah dia boleh jadi batu karang hempedu dan jaundice Jadi kalau berlebihan dalam darah, dia akan membentuk batu karang hempedu yang menyekat salur hempedu lah dan salur hempedu tersekat boleh menyebabkan jaundice. Jaundice ni kekuningan macam baby kuning kan. Tapi sebenarnya masalah pada hati Okey, yang ditakuti yang ni mendapan kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan arteriosklerosis. Ini salur darah kita. Salur darah arteri darah akan belajar form 3 untuk mengempang daripada jantung ke otak Jadi inilah gambar dia, keratan rentas dia nampak keratan rentas arteri. Dia punya ni besar nampak ni. Lumen dia normal. Maknanya salur darah dalam ni normal. Besar Cuba tengok yang ni. Kuning ni adalah mendapan kolesterol. Lumen dia jadi kecil. Ni kita takut sebenarnya dia mendap dalam salur darah kita. Salur darah kita bukan besar mana pun yang ni. Lumen normal ni. Okey, sedangkan yang ni kamu tengok lumen tu jadi kecil. Beza Sangat berbeza jadi itu yang ditakutilah sebenarnya Ni perbezaan dia kan boleh nampak. Dah jadi kocil sahaja Jadi yang kuning ni adalah kolesterol. Jadi salur darah kita jadi sempit je lah. Daripada besar macam ni jadi halus macam tu. Jadi itu yang jadi pressure, itu yang dia tak boleh nak lepas, boleh jadi beku, boleh jadi serangan stroke dan sebagainya
Jadi dipanggil arteriosklerosis, ya, yang boleh menyebabkan hipertensi. Hipertensi ni tekanan darah tinggi, nampak? Stroke, iaitu arteri yang menuju ke otak tersumbat atau pecah. Paling takut pecah. Tersumbat ni dia tidak stroke, pecah lah. Kalau pecah tak boleh buat apa dah. Itu takut jadi permanent bermasalah stroke tu lah, ya. Dan serangan jantung yang boleh bawa maut. Itu paling takut, sebab tu ada orang mati tiba-tiba tu sebenarnya adalah serangan stroke. Ya, darah kalau tak pergi ke otak, dalam jangka masa beberapa jam, boleh bawa maut sebenarnya. Tu ada orang terus collapse, sebenarnya beberapa jam tu kalau masih lagi ada oksigen diangkut. Kalau stuck terus beberapa minit je lah. Ada orang kena terus jatuh-jatuh meninggal. Itu yang inilah masalah ni lah, yang mendapan kolesterol pada saluran darah, dipanggil pada saluran darah tu adalah arteri, dipanggil arteriosklerosis. Saluran darah arteri tu tersumbat, pecah, paling kita takut, itu yang boleh berlaku kalau kita ambil berlebihan kolesterol. Bukan tak boleh ambil, tapi dalam kuantiti kamu kena rujuk balik piramid makanan. Kolesterol tu, lemak tu dia duduk atas sekali, maksudnya pengambilan dia sedikit. Ambil tapi sedikit. Kalau tak ambil langsung tak boleh. Antara kita punya organ-organ ni pun ada lemak keliling dia untuk dia function sebenarnya. Dia tak jadi tak ketat sangat, kalau tidak dia jadi susah nak berfungsi secara normal. Jadi apakah langkah yang perlu kita ambil untuk mencegah keadaan ni lah, kolesterol berlebihan darah? Iaitu kena kurangkanlah pengambilan lemak. Kita kena kurangkan pengambilan lemak tepung. Lemak tepung terutamanya. Kamu suka sangat makan cheese kan? Pisang cheese lah, itu cheese lah, pembalik cheese lah, saya cheese ni saya tak berapa suka. Okay, keju, keju cheese. Semua benda nak buat cheese lah, saya tak boleh terima sebenarnya. Sama pisang cheese lah, dah goreng lemak, bubuh lagi cheese. Lawyer dekat saya. Cheese ni banyakkan saya buang, saya makan juga tapi sikit je lah. Kek cheese yang ada mangga kat atas tu kan. Saya makan mangga je, kek tu tak makan cheese tu tak makan sebenarnya saya tak apa suka. Cheese memang bukan kegemaran saya lah. Tapi ramai sekarang orang suka makan benda-benda macam tu. Cheese tu keju daripada sumber haiwan sebenarnya. Jadi tengok apa saya sumber haiwan, daging. Ayam tahan sikit tapi ayam kena buang kulit. Kena buang lemak kuning-kuning dia tu, baru okey. Kalau makan dengan kulit-kulit macam makan KFC tu, wassalam lah, memang lemak lah. Kolesterol tinggi lah tu, daging paling tinggi. Daging lembu ke, kerbau ke, kambing ke, antara yang berkolesterol tinggi, Tapi antara tiga tu kambing yang paling okey. Mengambil lemak tak tepung yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. Betul, kita gantikan lemak tepung kepada lemak tak tepung. Mana contoh orang buat kek, biasa orang letak mentega, letak mentega lah, nak bagi sedap letak mentega. So gantikan dengan minyak kelapa sawit contoh. Itu dia kurang kolesterol lah, sebab minyak kelapa sawit adalah sumber tumbuhan. Boleh. Ni kalau pandai buat semua, kita boleh tukar sumber lemak tu. Ataupun daripada kacang, contoh buat kuah kacang, tak bubuh santan, kacang saja. Kacang tu dah lemak dah. Okey, kacang dia tahan sikit lah. Terutama paling bagus kacang badang, tapi badang ni dia mahal. Okey, ni antara dia, kita kurangkan lemak tepung, kita ambil lemak tak tepung, dah habis dah pun kelas, So ini sajalah pasal lemak, yang untuk topik kamu hari ni. So kamu boleh buat praktis formati 5.4 dan cikgu akan bagi kejap lagi latihan ekstra pasal lemak.